Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menonton MTA. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi bersama saya Salman Ahmad dalam program Taklim Tarbiyat Online. Jadi dalam episod kali ini kita akan membincangkan tentang ibadah puasa, di mana kita semua tahu dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki satu bulan yang sangat berberkat, iaitu bulan Ramadan. Dalam studio pada hari ini bersama kami Tuan Ainul Yakin Muhammad Zain dan juga Tuan Fuad Ahmad Nasir yang akan berkongsi bersama kita tentang ibadah puasa. Jadi bagi meneruskan lagi program pada hari ini, kita menjemput Tuan Muhammad Farid Kamam untuk melawatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu bertakwa, yakni terpelihara daripada segala keburukan. Beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah dia sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi mereka yang mampu, hendaklah membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan ialah yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang jelas mengenai petunjuk dan furqan. Maka barang siapa di antaramu hadir pada bulan ini, hendaklah ia berpuasa di dalamnya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah ia sebanyak bilangan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menghendaki supaya kamu menyempurnakan bilangan itu dengan mudah dan supaya kamu mengagungkan Allah kerana Dia telah memberi petunjuk kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku sangat dekat. Aku menjawab doa-doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka juga menyahut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 187. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah diucapkan kepada Tuan Muhammad Farid Kamam di atas ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan itu tadi. Semoga ianya banyak manfaat untuk kita semua. Jadi seterusnya kita terus ke soalan kita. Jadi Tuan, sesuai dengan ayat itu tadi, boleh Tuan terangkan dengan lebih lanjut tentang ibadah puasa ni Tuan? Silakan. Ya, terima kasih Saudara Salman. Seperti mana dalam episod sebelum ini pun kita dah menerangkan dan saya pun dah berkongsi dengan para penonton sekalian, tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala itu mewajibkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ini berpuasa supaya la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kita menjadi orang-orang yang terpelihara daripada keburukan-keburukan, dan berkat daripada kita melaksanakan ibadah puasa itu, kita akan dapat menarik kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, perlu kita pergi lebih dalam lagi berkenaan dengan ibadah puasa ini supaya kita tidaklah membuat kesalahan-kesalahan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa kita itu. Ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini. Ya. Nombor satu, dalam ayat yang baru ditilawatkan tadi ini, saya nak kongsi bersama para penonton sekalian berkenaan dengan ayat-ayat yang ditilawatkan tadi, di mana puasa ini bukanlah sepanjang masa, tidak. Satu hari penuh, tidak. Ataupun satu bulan penuh tu kamu, satu tahun penuh tu kamu kena berpuasa, tidak. Tetapi seperti mana sebelum ini pun dah diterangkan bahawa puasa ini dah ditentukan bulannya oleh Allah Ta'ala. Ya? Bulannya pun dah ditentukan, itu bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ini bukanlah satu hari penuh kita berpuasa, tidak. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa penuhkanlah ibadah puasa kamu itu selepas kamu bersahur itu dari mulanya azan subuh sehinggalah ke malam hari.
Dan hari ini apa maksudnya? Ini kita dapat melihat daripada sabda suci Rasulullah SAW dan amalan suci Rasulullah SAW di mana beliau berpuasa selepas bermulanya azan subuh itu sehingga kan azan maghrib. Sampai azan maghrib, masuk waktu maghrib, beliau berbuka puasa. Jadi, melaksanakan ibadah puasa ini, kita perlu melihat kedua-dua perkara ini. Satu perkara yang perintah daripada Allah Ta'ala dan amalan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW itulah kita amalkan di dalam kehidupan kita, dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Dan apa yang kita lihat, Rasulullah SAW tidaklah berpuasa satu hari penuh, tidak. Dari pagi, seperti yang saya katakan tadi, dari azan subuh sehinggalah kepada azan maghrib, di mana di tengah-tengah itu beliau tidak makan, tidak minum. Beliau banyak mengisi masa beliau dengan beribadat kepada Allah Ta'ala, banyak melawatkan ayat suci Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya. Pokoknya segala amalan-amalan yang baik itu Rasulullah SAW percontohkan kepada kita semua supaya kita melakukan sepanjang kita melakukan ibadah puasa ini. Kerana amalan-amalan yang kita lakukan ini merupakan tarbiyah bagi kita, tuan. Di mana apabila kita dah terbiasa melakukan berzikir ilahi, bersolat, solat fardu, solat nafal, tidak bercakap bohong, kerana selama kita berpuasa itu kita berusaha untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar, yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi dengan sendirinya nanti kita telah mendisiplinkan diri kita, kita telah memberikan tarbiyah kepada diri kita untuk menjadi seorang yang bertakwa, untuk menjadi seorang yang baik, untuk menjadi seorang yang soleh, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah natijah-natijah daripada kita melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi bukan satu hari penuh, tidak, dan bukan satu tahun penuh, tidak, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman bahawa beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Ada beberapa hari yang ditentukan bilangannya dalam satu tahun itu, Allah Ta'ala menentukan satu bulan untuk kita berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga, kerana puasa ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita berpuasa. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri pun memberikan kelonggaran kepada kita supaya jangan kita berpuasa. Di mana dalam ayat itu pun diterangkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin, faidatu min ayamin ukhar." Jadi yang bermaksud bahawa barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah dia sebanyak itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau dalam bulan puasa itu, bulan Ramadan itu, dia terpaksa melakukan satu perjalanan ataupun dia jatuh sakit, dia tidak diwajibkan berpuasa. Dia tidak diwajibkan berpuasa kerana kelonggaran ini dah diberikan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang seperti itu. Dan dia boleh memenuhi puasa-puasa yang dia tinggalkan itu di hari-hari yang lain. Jadi ini satu perkara yang kita harus faham, ya. Kadang-kadang jadi tuan, kalau orang katalah dia mampu untuk berpuasa walaupun dia sakit, macam mana kita nak sampaikan pada orang tersebut? Itulah seperti mana Salman, saya pun dah katakan tadi, perintah berpuasa ini adalah datang daripada Allah Ta'ala. Aku mewajibkan ibadah puasa ini kepada kamu semua, orang-orang yang beriman. Dan perintah untuk tidak berpuasa kalau kamu dalam keadaan sakit, kalau kamu jatuh sakit, itu pun perintah daripada Allah Ta'ala. Kamu jangan berpuasa. Jadi jangan kita memaksakan diri kita untuk supaya Allah Ta'ala itu menerima puasa kita, tidak. Malah kalau kita melakukan seperti itu, kita memaksa Allah Ta'ala, ya Tuhan, aku ni kuat. Walaupun aku sakit, aku kuat. Seolah-olah kita memaksa Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala itu menerima ibadah puasa kita itu. Tidak. Malah puasa seperti itu pada saya boleh mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dah memberikan kelonggaran, Allah Ta'ala dah memberikan satu kelepasan untuk kamu supaya kamu jangan berpuasa, tapi kamu tetap juga mau berpuasa sehingga kan pada akhirnya nanti boleh memudaratkan diri orang yang berpuasa itu kerana dia sakit. Jadi Allah Ta'ala dah memberikan kelonggaran. Nah begitu juga orang-orang yang bermusafir ini. Mungkin orang merasakan sekarang ini kita dari Kuala Lumpur pergi ke Sabah. Tuan Fuad, ya, dari Kuala Lumpur pergi ke Sabah nak balik ke rumah mertuanya di sana. Makan masa mungkin 2 jam, 2 jam setengah. Kalau naik kapal terbang.
Tapi kita tidak tahu di dalam perjalanan itu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Kita tetap juga berpuasa. Sedangkan Allah Ta'ala melarang kita untuk berpuasa kalau kita dalam keadaan bermusafir. Jadi ini perkara-perkara ini kita harus perhatikan. Kerana seperti mana saya katakan tadi, perintah untuk melaksanakan ibadah puasa datang daripada Allah Ta'ala. Perintah untuk tidak kamu melakukan ibadah puasa kalau kamu dalam perjalanan, musafir ataupun dalam kamu keadaan sakit, itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kedua-dua perintah ini haruslah kita lakukan dengan penuh keitaatan. Barulah puasa kita itu nanti akan mendatangkan keberkatan di dalam diri kita. Jadi ini yang perlu kita faham. Kemudian di dalam ayat yang seterusnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ini pun saya dah sentuh, Bang Fahad pun saya dah sentuh sebelum ini, bahawa di dalam bulan puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala begitu dekat dengan kita. Dia itu membuka pintu rahmatnya, pintu kemaafannya, pintu maghfirahnya. Di mana dia sendiri mengatakan di dalam ayat yang seterusnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Jadi ini satu keistimewaan yang sangat khususlah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di dalam bulan Ramadan ini, di mana Allah Taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukan kepada umatmu bahawa apabila mereka bertanya berkenaan dengan diriku, iaitu berkenaan dengan Allah Taala, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya berkenaan dengan diriku, bagi tahu pada mereka bahawa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Bahawa aku ini menjawab seruan mereka, doa-doa mereka. Jadi bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu maghfirahnya, pintu taubatnya, pintu kemaafannya, pintu rahmatnya kepada orang-orang ataupun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang datang kepadanya. Jadi memang banyak keberkatan-keberkatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita dapat membacanya di dalam ayat-ayat yang baru kita dengar bersama-sama tadi. Jazakumullah Tuan. Jadi kita dah dengar huraian yang Tuan berikan tadi. Jadi kita tahu bahawa banyak keberkatan-keberkatan dalam bulan Ramadan, dan banyak keberkatan jika orang itu melaksanakan ibadah puasa. Jadi mungkin ada penonton MTA yang tertanya-tanya, apakah syarat-syarat bagi seorang itu melaksanakan ibadah puasa? Boleh Tuan terangkan dengan lebih lanjut, Tuan? Silakan, Tuan. Okay, terima kasih Saudara Salman atas soalan itu tadi. Memang sebagai umat Islam, kita harus tahu apa syarat-syarat yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Yang pertama sekali, kita haruslah tahu bahawa yang diwajibkan berpuasa itu, pertama sekali mestilah Islam, seorang yang beriman. Sebagaimana ayat yang ditilawatkan tadi juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, iaitu wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi yang pertama adalah harus kita menjadi seorang yang Islam, bukan seorang yang musyrik, bukan penyembah api, bukan penyembah berhala. Dan Islam itu sudah tentu seorang lelaki dan juga seorang wanita. Tetapi tidak cukup sekadar lelaki dan wanita. Seharusnya syarat wajib puasa yang seterusnya adalah seseorang itu haruslah baligh, iaitu cukup umur untuk berpuasa. Baik lelaki maupun wanita haruslah cukup umur. Jadi anak-anak kecil tidak diwajibkan berpuasa. Ya, itulah kalau suasana yang kita lihat pada umumnya. Anak-anak kecil selalu dipaksa oleh ibu bapa untuk berpuasa, walaupun umur 7-8 tahun dipaksa untuk berpuasa. Sedangkan syarat untuk wajib berpuasa itu adalah harus usia yang baligh, yang cukup umur. Namun begitu, bukanlah dilarang untuk anak kecil itu berpuasa untuk tujuan tarbiyat, iaitu bolehlah dalam satu minggu tu sehari atau 2 hari, atau selang-selang, ataupun dalam satu hari itu beberapa jam saja. Beberapa jam sahaja, separuh hari. Itu untuk supaya membiasakan dia, bila dia dah cukup umur, bolehlah dia mula berpuasa seperti yang diwajibkan. Kemudian selain daripada itu tadi, yang ketiga adalah seseorang itu haruslah orang yang berakal, yang waras, yang tidak gila. Dia sedar bahawa dia itu berpuasa.
kerana ingin meraih keredaan Allah. Itu adalah syarat yang ketiga. Mungkin Tuan boleh terangkan lebih lanjut lagi tentang yang berakal itu tadi? Ya, saya rasa kalau orang tu tidak sioman, dia tidak sedar apa yang dibuat. Jadi kalau kita nak melaksanakan ibadah puasa itu, kita perlulah tahu dan kita perlu sedar dalam keadaan yang sedar. Dalam keadaan sedar itulah nanti kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak melanggar larangan-larangan yang Allah Taala larang untuk melakukan selama kita berpuasa itu. Macam orang berpuasa, kita tak boleh makan dan minum. Jadi kalau kita tidak sedar, kalau kita tidak sioman, dia bila-bila pun dia akan makan. Jadi ini perkara ini harus kita titik beratkan, dan ini merupakan, saya rasa, syarat yang termasuk penting untuk seseorang itu melaksanakan ibadah puasa. Atas tambahan itu tadi. Jadi selanjutnya yang keempat, seorang itu haruslah sihat. Seperti mana tadi Tuan Maulana Ainul juga jelaskan bahawa kalau sakit, Allah Ta'ala katakan fa'iddatu min ayyamin ukhar, gantikanlah di hari yang lain. Jadi kalau seseorang itu tidak sihat, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Walaupun kita menganggap seperti dijelaskan tadi, kita menganggap kita mampu untuk berpuasa, tetapi Allah Ta'ala jelas mengatakan bahawa orang-orang yang sakit ataupun yang bermusafir, maka gantikanlah puasanya itu di hari yang lain. Jangan kita merasakan kita mampu, kita dalam keadaan sakit pun kita menzalimi diri kita untuk berpuasa, sedangkan Allah Ta'ala telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sebab mungkin kalau kita sakit, mungkin kita banyak berehat. Dan kalau kita banyak berehat pun, kadang-kadang kita terlelap, tertidur, sehingga kan kita terlepas ibadat-ibadat yang lain. Macam solat, kita akan terlepas. Sebab kita tak mampu untuk bangun. Apalagi dalam keadaan sakit, seseorang sakit tu dia tidak mampu untuk bangun, nak berjalan. Apalagi dalam keadaan sakit tu dia puasa pula lagi. Itu akan memudaratkan dan dia akan terlepas dari melaksanakan ibadat-ibadat lain. Sebab itulah tadi saya katakan, jangan kita memaksakan diri kita untuk menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara begitu. Tak. Malah pada saya, kalau kita melakukan seperti itu, kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala dengan ketidaktaatannya kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu jangan puasa kalau kamu dalam keadaan yang sakit. Itu sedikit tambahan. Itu juga adalah salah satu dalam kita mengamalkan perintah Allah Ta'ala, berpuasa dan juga tidak berpuasa. Dan syarat yang seterusnya yang harus kita ketahui adalah seseorang itu haruslah bermukim, iaitu tidak bermusafir. Dia haruslah menetap di sesuatu tempat. Dia tidak melakukan perjalanan. Dia tidak berstatus sebagai seorang yang musafir, sebagaimana kita telah mendengar penjelasan tadi yang lebih lanjut berkenaan dengan bermusafir. Kemudian syarat yang seterusnya haruslah seseorang itu suci daripada hadas besar. Sebagai contoh, wanita kalau lepas bersalin akan mengeluarkan darah nifas, dan juga wanita dalam satu bulan tu akan didatangi haid, keluar darah haid. Itu tidak diwajibkan berpuasa. Dan juga yang junub haruslah bersih daripada hadas besar ini. Jadi itulah sekian tadi beberapa syarat-syarat yang harus kita ketahui untuk kita itu diwajibkan berpuasa. Ada 6 semuanya. Saya ulang balik ya secara ringkas. Yang pertama, haruslah Islam. Kedua, baligh, cukup umur. Yang ketiga, berakal. Keempat, sihat. Kelima, bermukim, iaitu tidak bermusafir. Dan keenam, suci daripada hadas besar. Itulah sedikit sebanyak penjelasan berkenaan dengan syarat sah berpuasa ataupun wajib berpuasa. Sekian sahaja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Jadi sekian dari saya, Salman Ahmad dan kru MTN mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Jadi jangan lupa duduk rumah, stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.